Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kami sekumpulan akan membentangkan hasil dari wawancara IGP yang kami adakan sebelum ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita berkenal-kenalan. Siti Soleha binti Lincoln, Anis Nabila binti Nordin, Muhammad Rizwan bin Jamaluddin, Nurul Nadirah binti Radzali, dan yang terakhir Nurul Syafiqah binti Joli. Kami telah mewawancara dua orang guru dari sekolah yang sama. Guru yang pertama ialah Cikgu Humairah binti Lokman yang merupakan guru bahasa Inggeris. Guru yang kedua pula ialah Cikgu Siti Syuhada binti Mat Abu, guru mata pelajaran kebentuk dan teknologi. Seterusnya, pembentangan ini akan diserahkan kepada rakan saya yang lain untuk membentangkan hasil dapatan daripada sesi wawancara tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Soleha binti Lincoln dan pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan data atribut hasil wawancara. Baiklah, persamaan data atribut yang dapat saya kenal pasti adalah berkaitan dengan aspirasi yang dimiliki oleh kedua-dua guru, di mana kedua-dua guru bersependapat bahawa setiap guru perlulah mempunyai kepribadian yang positif, di mana setiap guru perlulah bersikap adaptif. Suasana pada masa kini yang telah pun berada dalam keadaan terkawal, iaitu berada dalam keadaan masih pandemik, menyebabkan guru-guru terpaksa beradaptasi dengan teknologi dan menggunakan segala tenaga untuk memastikan pelajar-pelajar mendapat pendidikan yang sama. Baiklah, seterusnya perbezaan data hasil atribut yang dapat dikenal pasti. Cikgu Humairah yang merupakan guru bahasa Inggeris menekankan bahawa kurangnya pentaksiran yang dilakukan terhadap pelajar. Kurangnya pentaksiran ini menyebabkan pelajar sukar untuk dikenal pasti kelemahan mereka dan sukar untuk mencari jalan penyelesaian terbaik dan juga bagaimana kaedah pengajaran yang dapat dilaksanakan ke atas pelajar berkenaan. Manakala Cikgu Syuhada pula menekankan lebih kepada sikap negatif seorang guru yang tidak harus dimiliki, iaitu sikap tidak berintegriti dan tidak menepati masa. Beliau berkata bahawa sekiranya seseorang guru itu mempunyai sikap integriti di dalam diri, maka sikap positif yang lain akan turut datang pada masa akan datang. Sekian itu sahaja hasil atribut yang dapat dikenal pasti. Assalamualaikum, saya Anis Nabila binti Nordin dan saya akan teruskan dengan slide seterusnya. Guru-guru yang kami telah wawancara mempunyai beberapa persamaan dan perbezaan mengikut bidang masing-masing berdasarkan model insan guru profesional. Persamaan pertama ialah dari segi personality. Personality adalah aspek yang penting kerana guru adalah golongan yang amat dipercayai dan selalu dijadikan idola bagi para murid. Antara perkara yang dijelaskan dalam wawancara ini ialah guru perlulah sentiasa berusaha memperbaiki diri dan janganlah bersikap ego dengan murid. Persamaan kedua pula dari aspek inovasi. Pada zaman teknologi sekarang, terdapat pelbagai kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh guru. Cikgu Humairah dan Cikgu Syuhada mempercayai bahawa guru perlulah beradaptasi dengan peredaran zaman dan menggunakan teknologi dan teknik pengajaran abad ke-21. Seterusnya, terdapat juga persamaan dari aspek hubungan baik. Guru perlulah menjaga hubungan yang baik dengan semua orang, terutamanya dengan murid. Menurut Cikgu Humairah dan Cikgu Syuhada, guru perlulah saling bergaul dan beramah mesra supaya guru berasa lebih bersemangat untuk datang ke sekolah. Akhir sekali, perbezaan aspek di antara dua guru yang berlainan bidang dan modal insan guru profesional ialah aspek pengetahuan. Cikgu Humairah dari bidang bahasa hanya menyentuh mengenai pengetahuan teknologi. Beliau merasakan bahawa guru perlu mengambil tahu mengenai teknologi, cara menggunakannya dan mengadaptasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran. Manakala Cikgu Syuhada pula lebih mementingkan pengetahuan ilmu mengikut bidang. Beliau menerangkan bahawa seorang guru perlu mempunyai tahap ilmu yang sedia ada dan terus berusaha untuk menambahkan ilmu tersebut dari pelbagai sumber. Persamaan yang dapat dikenal pasti pada kedua-dua guru ialah kedua-dua guru tersebut lebih fokus kepada dimensi personal di dalam model pendidikan guru 3E yang merangkumi nilai individu, nilai etika, moral, rohani, komitmen, ketahanan serta kemampanan. Mereka ada menyebut bahawa guru yang unggul perlu sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri mereka sendiri, tidak kira di dalam profesion keguruan maupun secara individualistik. Mereka juga berpendapat guru perlu menanam sikap bijak mencari peluang di dalam diri serta sentiasa belajar perkara-perkara baharu
walaupun sudah bergelar seorang guru. Hal ini sejajar dengan prinsip panduan yang kedua, iaitu guru yang dapat meneroka dan mencipta pengetahuan tentang amalan mereka secara bebas dan bekerjasama, dan cemerlang dalam kecekapan dan kemahiran asas berkaitan bidang, serta mampu menerapkan kecekapan dan kemahiran ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, persamaan yang dapat dikenal pasti adalah kedua-dua guru begitu menekankan sikap profesionalisme yang berkait dengan dimensi profesional dalam model pendidikan guru 3E yang menekankan amalan profesional dan komponen pengalaman klinikal guru bidang pendidikan. Cikgu Humaira menyatakan setiap guru haruslah sentiasa bersiap sedia dan cakna dengan isu semasa terutama sekali yang melibatkan bidang pendidikan karena perubahan sentiasa akan berlaku. Guru perlu memenuhi diri dengan pelbagai ilmu seperti penggunaan teknologi yang sejajar dengan prinsip panduan yang keenam, iaitu guru yang berkebolehan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan aplikasinya dalam amalan pendidikan. Menurut Cikgu Syuhada pula, seorang guru tidak seharusnya mengambil mudah atau mengabaikan tugas kerana tanggungjawab yang digalas adalah berat. Pernyataan Cikgu Syuhada ini bersesuaian dengan prinsip paduan yang pertama, iaitu guru yang mampu meneliti, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai pengajaran berkaitan profesi pendidikan dalam konteks nasional dan global. Seterusnya, perbezaan yang dapat dilihat daripada kedua-dua guru ialah apabila menyentuh soal insan guru profesional, Cikgu Humaira lebih banyak melibatkan dimensi kontekstual di dalam bilik darjah seperti menaksir pelajar di dalam kelas, memvariasikan teknik mengajar dan mempelbagaikan bahan mengajar kepada pelajar. Menurutnya, guru perlu peka dan tidak bersikap syok sendiri semasa mengajar kerana apa yang diajarkan oleh guru tidak diterima oleh pelajar secara 100%. Cikgu Syuhada pula lebih fokus kepada dimensi personal secara rohaniah yang banyak membincangkan soal jati diri dan sikap yang perlu ada pada seorang guru. Menurutnya, guru perlu sentiasa faham tujuan mereka untuk menjadi guru, iaitu untuk mendidik pelajar atau anak bangsa, dan juga perlu sentiasa membetulkan niat agar segala urusan sentiasa dipermudahkan. Untuk refleksi selepas wawancara tersebut dijalankan, saya dapati bahawa diri saya telah mempelajari banyak perkara daripada kedua-dua guru berkenaan. Secara keseluruhannya, saya dapat memperkatakan bahawa walaupun seseorang guru itu berada dalam bidang yang berlainan, sebagai contoh, guru yang kami pilih iaitu guru yang sebidang, iaitu guru bahasa Inggeris Cikgu Humaira, dan juga guru kemahiran iaitu Cikgu Syuhada. Namun, kedua-dua mereka berkongsi pendapat yang sama. Kerana pada pandangan saya, kesemua guru pada hari ini perlulah merujuk dan berpandukan kepada model insan guru profesional yang telah pun digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga apa yang telah dianjurkan untuk dijalankan oleh keseluruhan guru-guru. Kerana ia merupakan penanda aras kepada berjayanya sesuatu objektif yang telah digariskan. Seterusnya, saya teringat sesuatu bahawa Cikgu Humaira ada menekankan bahawa seseorang guru ini haruslah tidak mempunyai sikap ego di dalam diri. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun kita sudah bergelar guru pada suatu masa nanti, kita masih perlu belajar daripada orang yang lebih berpengalaman atau mempunyai ilmu yang lebih daripada kita. Sebagai contoh, Cikgu Humaira ada menekankan bahawa beliau akan merujuk kepada guru daripada negara luar berkaitan dengan bagaimana kaedah terbaik untuk mengajar murid-murid dalam bahasa Inggeris, dan beliau akan mengadaptasi teknik pengajaran tersebut ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP beliau. Seterusnya, apa yang saya pelajari daripada Cikgu Syuhada pada hari tersebut adalah seorang guru perlulah menanam sikap integriti dan menepati masa. Baiklah, sikap ini amat penting kerana pada pandangan saya ia merupakan satu penanda aras kepada guru yang ingin menggapai ke arah label insan guru profesional pada masa hadapan. Kerana seorang guru yang mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanah pasti akan mendapat ganjaran bukan sahaja di peringkat sekolah namun juga di pandangan masyarakat dan juga pandangan umum. Sekian dan terima kasih. Melalui wawancara ini, saya dapat mempelajari pelbagai atribut daripada kedua-dua guru tersebut. Atribut yang pertama ialah guru perlulah bersifat adaptif. Adaptif di sini bermaksud tingkah laku penyesuaian diri. Pekerjaan seorang guru bukanlah hanya mengajar semata-mata, tetapi mereka juga tetap belajar untuk memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dengan peredaran zaman.
Seterusnya, guru perlulah berintegriti. Integriti merujuk kepada kejujuran, kesempurnaan dan keutuhan individu tersebut. Integriti guru sebagai penjawab awal merujuk kepada pelaksanaan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan kepada guru tersebut. Kesimpulannya, nasihat daripada Cikgu Humairah dan Cikgu Syuhada membuatkan saya berasa lebih yakin dan berani untuk memperkembangkan ilmu perguruan saya. Sesi wawancara ini sememangnya memberikan impak yang positif dalam diri saya. Banyak ilmu dan input tentang atribut-atribut guru yang telah dikongsikan oleh kedua-dua guru tersebut. Salah satu atribut guru yang diterangkan oleh Cikgu Syuhada ialah jangan mencuri masa. Guru hendaklah menggunakan masa pengajaran seoptimum yang mungkin untuk memastikan ilmu yang disampaikan dapat diterima oleh pelajar. Selain itu, saya juga tertarik dengan salah satu atribut yang disampaikan oleh Cikgu Humairah, iaitu rendah hati atau tidak bersikap ego. Seperti yang kita tahu, ilmu yang ada pada diri kita dapat diibaratkan sebagai buih di lautan. Betapa sedikitnya buih-buih itu apabila dibandingkan dengan luasnya lautan. Apabila bergelar seorang guru, itu tidak bermakna tiada lagi ilmu yang perlu dipelajari, dan proses pembelajaran seorang guru tidak terhenti di situ. Sebagai seorang guru, kita mungkin akan belajar daripada guru-guru yang lain atau mungkin daripada pelajar kita sendiri. Konklusinya, sesi wawancara ini telah membuka mata saya tentang pentingnya atribut yang perlu ada pada diri seorang insan guru profesional. Saya sedar bahawa banyak lagi ilmu yang perlu dipelajari sebelum menjadi seorang insan guru yang terbaik. Oleh hal yang demikian, saya bertekad untuk memperbaiki diri saya dan mencuba sehabis baik untuk menjadi insan guru profesional yang unggul. Antara atribut yang saya pelajari ialah sentiasa bersikap reflektif. Sikap ini adalah sangat penting untuk menambah baik diri secara peribadi, apatah lagi sebagai seorang bakal insan guru profesional. Ia mampu meningkatkan kemahiran saya dengan mengambil kira pandangan daripada guru-guru yang lebih berpengalaman, kerana tugas guru bukan sekadar mengajar pelajar, tetapi guru juga perlu belajar lebih banyak perkara. Selain itu, perlu bersikap adaptif. Seorang guru perlu bijak dalam bersosial dan menyesuaikan diri mengikut persekitaran dan situasi. Oleh yang demikian, nasihat daripada kedua-dua guru tersebut dapat membantu saya untuk menjadi lebih yakin terhadap diri saya sendiri dan bijak dalam mencari peluang untuk sentiasa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Atribut terakhir ialah perlu sentiasa komited dalam perkara yang dilakukan. Sebagai insan yang memilih profesi guru sebagai kerjaya, saya perlu memberi komitmen yang mantap serta bersedia dalam semua perkara. Dengan sikap tersebut, saya dapat menjadi pendidik yang benar-benar komited terhadap profesi perguruan yang menyumbang kepada pembangunan negara pada masa akan datang. Hai, saya Rizwan. Apa yang saya perolehi daripada kedua-dua guru selepas sesi wawancara tersebut adalah sebagai insan guru yang profesional, kita perlu menjaga masa dengan sebaik-baiknya seperti menepati masa ke kelas, menepati masa ke sekolah dan mana-mana mesyuarat yang diadakan. Kedua-dua guru tersebut menekankan isu menepati masa ini dan membuat saya tertarik dengan pandangan mereka. Terdapat cara atau kaedah yang boleh dipraktikkan oleh bakal-bakal guru jika mengalami masalah kekangan masa ini. Seperti jika terlewat, sebagai seorang insan guru yang profesional, kita mestilah memohon maaf terlebih dahulu dan cuba sedaya upaya untuk mengganti masa yang terlewat itu dengan cara meminta bantuan guru lain mana yang boleh membantu, kan? Yang kedua, dengan memberi latihan atau kerja khas kepada pelajar jika rasa tidak sempat atau lambat untuk masuk ke kelas. Hal ini amat dititik beratkan kerana berkait rapat dengan gaji yang diterima oleh guru tersebut. Jadi tidak manis untuk para guru terlewat dan tidak melakukan apa-apa. Jadi haruslah menggantikan masa tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Sehingga kita berjumpa lagi.